Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Untuk hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Tajuk dia adalah kata hubung. Seperti biasa, Ustaz akan sediakan teks daripada buku teks muka surat 32. Tajuk dia adalah kata hubung. Aktiviti menggunakan kata hubung mengikut konteks. Menggunakan kata hubung mengikut konteks. Apa itu kata hubung? Pertama sekali, kita kena faham apa itu kata hubung. So, dekat teks ni, kamu boleh lihat dekat info bahasa, kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Maksud dia dekat sini, kata hubung ni adalah kata hubung ni adalah untuk menghubungkan dua binaan ayat daripada ayat tunggal. Contoh, ada dua ayat tunggal. So kita gunakan kata hubung untuk menggabungkan dua kata tunggal ini, dua ayat tunggal ini untuk menjadi ayat majmuk. Ataupun lebih senang diceritakan, daripada ayat yang pendek boleh diperbesarkan atau dipanjangkan ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan atau lalu yang bahawa untuk hingga kerana kalau. Dia dah bagi contoh dekat situ, dan atau lalu yang bahawa untuk hingga kerana kalau. Sebelum kita baca teks ni, kita baca teks dulu. Tajuknya adalah cegah lalat. Manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Kalau kamu nampak dekat sini, tulisan yang berwarna merah, itu adalah kata hubung. Kat mana lagi kamu boleh nampak? Dekat sini. Untuk menghindari lalat semasa menjamu selera, nyalakan sebatang atau dua batang lilin. Atau ni adalah kata hubung. Lalat tidak akan menghurung makanan. Tempat kosong tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Tempat kosong tu adalah untuk meletakkan kata hubung. Lalat tidak akan menghurung makanan. Lalat tidak akan menghurung makanan, itu adalah satu ayat tunggal. Tapi kita perlukan kata hubung untuk menjadikan itu ayat majmuk, bermakna ayat akan menjadi lebih panjang. Sekiranya tiada kata hubung, maka agak sukar untuk kita memanjangkan atau memperbesarkan ayat tersebut. Lalat tidak akan menghurung makanan. Kita letak kat tengah-tengah dia tu, tempat kosong tadi tu kita letakkan kerana. Kerana adalah kata hubung, tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Itu maksud kata hubung. Yang menghubungkan dua binaan ayat untuk menjadi untuk menggabung dua binaan ayat atau lebih untuk menjadikan ayat tersebut ayat majmuk. So kalau kamu nak kenal ayat majmuk, dalam ayat majmuk mesti ada kata hubung. Bila ada kata hubung, itu adalah ayat majmuk, seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Nak kenal ayat majmuk, dalam ayat tu ada kata hubung. So kalau dalam ayat tu ada kata hubung, maknanya itu adalah ayat majmuk, bukan ayat tunggal. Sekarang kita kenal contoh yang diberikan. Apa itu kata hubung tadi? Dia dah bagi contoh, dan, atau, lalu dan sebagainya tu. Kita pergi pada satu persatu. Kalau kita tengok nota dekat sini, yang pertama, sekejap ya. Yang pertama adalah dan. Dan ini adalah kata hubung. Dan digunakan untuk menggabungkan unsur yang sama.
Okey, menggabungkan unsur yang sama ataupun situasi yang sama. Contohnya Ayu dan kakaknya. Okey, Ayu dan tu adalah kata hubung. Kakaknya, untuk menyatukan Ayu dan kakaknya. Okey. Tetapi mereka melakukan aktiviti yang sama, iaitu menyapu sampah di halaman rumah. So tak perlu buat dua ayat tunggal. Contoh ayat tunggal yang pertama, Ayu menyapu sampah di hadapan rumah. Ayat tunggal yang kedua, ayat tunggal yang kedua, kakaknya menyapu sampah di halaman rumah. So dekat situ dah ada dua ayat. So kita akan pemudahkannya. Untuk menjadikan satu ayat majmuk, kita letak kata hubung dan Ayu dan kakaknya menyapu sampah di halaman rumah. Okey, dan digunakan untuk menggabungkan unsur yang sama. Okey, seterusnya atau ni digunakan untuk menunjukkan pilihan. Okey, menunjukkan pilihan. Okey, contoh ayat dekat sini, awak suka makan nasi goreng atau mi goreng, atau mi goreng, nasi goreng, mi goreng. Kamu kena buat pilihan. Sekiranya ayat yang perlu membuat pilihan, okey, kata hubung yang sesuai adalah atau. Okey, seterusnya kita pergi kepada serta. Serta digunakan untuk menanyakan maksud bersama-sama. Okey, untuk menanyakan maksud bersama-sama. Contoh yang ada dekat sini, pemenang itu menerima cek serta. Okey, dia menerima cek, lepas tu serta tiket percutian melancong ke luar negara. Okey, menanyakan maksud bersama-sama. So cek dengan tiket percutian tadi adalah bersama-sama. So kita menggunakan kata hubung serta. Pemenang itu menerima cek serta tiket percutian melancong ke luar negara. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lalu. Lalu digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Okey. Dia melakukan satu perbuatan dan terus melakukan satu lagi perbuatan yang lain. Okey, contoh ayat kat sini, dia mengambil kursi. Bermula dia ambil kursi, lalu dia duduk di situ. So dia buat dua perbuatan yang berlainan. Yang pertama dia mengambil kursi. Selepas dia mengambil kursi, perbuatan dia yang kedua adalah dia duduk di situ. So jadi kata hubung yang sesuai adalah lalu. Sebab dia berturut-turut, dia terus menerus membuat perbuatan tersebut. Dia mengambil kerusi lalu duduk di situ. Okey, itu untuk lalu. Okey, seterusnya adalah sambil. Okey, sambil ni digunakan sedang melakukan sesuatu yang lain juga. Dia tengah buat sesuatu perkara ataupun melakukan aktiviti tetapi dia melakukan perkara yang lain juga. Okey, dan maknanya dekat sini dia buat dalam satu masa dia buat dua benda. Okey, ataupun dua perkara yang dia lakukan. Okey, contoh Suzy memandu kereta sambil menyanyi. Okey, kamu nampak dekat sini Suzy memandu kereta. Okey, perbuatan yang pertama dia adalah memandu kereta. Semasa dia memandu kereta, dalam masa yang sama dia menyanyi. Okey, so ayat ni perlu menggunakan kata hubung sambil. Okey, untuk menjadikan ayat majmuk yang sempurna. Okey, Suzy memandu kereta sambil menyanyi. Okey, melakukan sesuatu yang lain juga. Maknanya kat sini dalam masa yang sama dia melakukan benda dua perbuatan. Okey, yang tadi berturut-turut. Okey, melakukan perkara pertama, selepas tu baru dia melakukan perkara yang kedua. Untuk sambil, dia melakukan kedua-dua perkara tu dalam masa yang sama. Okey, seterusnya adalah untuk digunakan ataupun ditentukan, disediakan khas bagi sesuatu. Contoh kat sini yang disediakan, ibu menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Okey, seterusnya kerana yang terakhir sekali. Okey, kerana ni digunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan. Sekiranya kita mempunyai sebab atau alasan, okey, kerana adalah kata hubung yang sesuai. Contoh dekat sini, Darwish tidak ke sekolah. Okey, Darwish tidak ke sekolah dan dia mempunyai sebab dan alasan. So dekat sini kita gunakan kata hubung kerana. Okey, alasannya adalah demam. Okey, jadi Darwish tidak ke sekolah kerana demam. Dia tak boleh Darwish tidak ke sekolah demam. Ayat tu jadi tak cantik. Okey, so kamu kena letak kata hubung
supaya ayat itu menjadi lebih panjang ataupun menjadi lebih besar dan sesuai dengan kata hubung yang kamu gunakan. Okey, kamu mesti menggunakan kata hubung yang sesuai untuk kamu membina ayat tersebut. Sekiranya contoh kamu tak gunakan kata hubung yang sesuai, Darwis tidak ke sekolah. Okey, Darwis tidak sekolah dan demam. Okey, tak sesuai di situ. Okey, so ayat tu jadi salah. So jawapannya yang betul adalah Darwis tidak ke sekolah kerana demam. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham dengan penjelasan Ustaz pada hari ini. Sekiranya kamu ada masalah, macam biasa boleh WhatsApp ataupun call Ustaz. Okey, dan pada penghujung nanti Ustaz akan sediakan kamu satu aktiviti yang kamu perlu jawab. Okey, aktivitinya kamu perlu isi tempat kosong. Okey, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.